يا حديثي رويدا وانشد أمام الركب في ركبه قريب أخذوا معهم قلبي بل لي إذا أخذوا لقلبي بل لي إذا أخذوا لقلبي يا حديثي رويدا وانشر أمام الركب في ركبه عريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي شيطاني في البوادي أخذوني لفؤادي شتتوني في البوادي أخذوني لفؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا حديثي رويدا وانشد أمام الركب في ركبه عريب أخذوا معهم قلبي بل لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. Semoga nikmat dan qasidah berkurang majlis ini dan selawat kita semua insya-Allah bertambah seri majlis kita pada hari ini insya-Allah. Jadi seterusnya tanpa membuang masa hari ini majlis menyebut silakan Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Izzuddin Asri Wali Hadi selaku pengurusi Yayasan Darsa.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Fadilatul Qisi Majlis Ustaz Amin, Sefadilah Tuan Haji Tariq selaku CEO Yayasan Darsa, Ustaz Syafi sebagai CEO usaha Yayasan Darsa, Fadil Ustaz Farhan Zainuddin selaku Mudir Darsa Melaka, Tuan-tuan Mudir, Ustaz Rashidi Mudir Darsa Terengganu, Ustaz Fairuz Mudir Darsa Selangor, Ustaz Syami Mudir Darsa Johor, Fadil Ustaz Mauti Mudir Darsa Al-Ustaz, yang dihormati, lagi dikasihi, bahkan diraikan Cikgu Halim, dan tak ketinggalan seluruh ahli kuasa Darsa Melaka, Abang Din dan juga Kak Robiah, dan seluruh keluarga besar Cikgu Halim, terusnya tuan-tuan para asatizah, para mudir, para waris, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, pada petang ini, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempercayakan kewujudan Darsa Melaka. Kiranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas kita bermajlis di sini bulan apa cikgu? Saya mai tu. Bulan 12 untuk pengambilan pelajar bulan 1. Hari ini baru boleh sampai dan mengikuti perkembangan Darsa Melaka daripada jauh. Alhamdulillah pada hari ini kita dah ada pelajar 19 orang. Mudah-mudahan 19 ni jadi denak untuk kehadiran lebih ramai lagi selepas ini, insya-Allah. Sebenarnya buat setakat ini soalan Sayyidina Muhammad masih belum jadi satu yang kritikal lagi, isu tempat tidur.
sebab mereka boleh tidur dalam surau ni lagi. Saya ingat suatu mana kita di Darul Hadis dulu, di Tok Keling zaman Ustaz Farhan. Itulah tempat mengaji, itulah tempat makan, itulah tempat qailulah, itulah juga tempat tidur. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dan 19 ini kira berharga. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 huruf. Jadi Tuhan bagi kat kita ni huruf Al-Quran, huruf Bismillahirrahmanirrahim. Dan maknanya sepanjang masa daripada jalan hari itu sampai hari ini kira Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 19 orang. Setiap orang tu mewakili huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu anugerah Allah pada anak-anak yang jadi generasi awal di sini, alhamdulillah. Dan pahalanya berterusan kepada Cikgu Halim dan juga keluarga beliau. Dan kami ini mengambil pahala setelah mana orang telah berniat dan berazam untuk menjalankan di sini pusat tahfiz dan pusat pengajian Islam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita harap anak-anak ini jadi asbab kita semua selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada siapa Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf? Sebabnya 19 huruf itu merupakan benteng daripada 19 orang malaikat yang jaga neraka, iaitu Malik Zabani untuk 9 orang semua. Jadi maka Allah uruskan buat kita masalah Sayyidina Muhammad untuk keselamatan kita semua, termasuk para waris lebih-lebih lagi, kerana anak-anak mereka bakal memakaikan di atas kepala mereka dengan mahkota dalam syurga esok, insya-Allah. Dan bila anak-anak dia hafal untuk hafal Quran, yang paling penting ialah ma'ayat tolong doa. Bagi doa tu beriring sepanjang masa. Diharapkan anak-anak ni mereka dapat namatkan Al-Quran secepatnya. Untuk kita nak melangkah lebih jauh sahabat Sayyidina Muhammad. Dan perkembangan bila saya mai pada hari ini, saya sangat syukur kerana dia telah berlaku perubahan yang cepat. Sahabat Sayyidina Muhammad berarti maknanya berkat. Sebab sesuatu bila mana berkembang dengan cepat berarti berkat. Jadi kita harap keberkatan ini Allah teruskan sampai bila-bila, insya-Allah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan sahabat Sayyidina Muhammad kita sedang menunggu. Sebenarnya proses ni tak boleh tunggu lama, sebab masa kita sangat kritikal. Mati boleh mai bila-bila. Maksud saya, Yayasan Darsa ni hanya dapat memiliki tanah-tanah yang diwakafkan di seluruh negara bulan 8 ni. Dari bulan 1 hari itu tunggu sampai bulan 8 ni, insya-Allah barulah dia boleh miliki tanah-tanah di seluruh negara. Sebab yayasan kita pun baru je. Bila kita nak buat, Allah bagi yayasan, tapi dia ada proses matang untuk miliki tanah-tanah yang diwakafkan oleh umat Islam di seluruh negara. Bila ada tanah tu, barulah kita boleh sahabat Sayyidina Muhammad buat akaun atas nama Yayasan Darus Sajidin Indonesia ataupun Yayasan Darsa sahabat Sayyidina Muhammad. Barulah boleh buka akaun, dan duit yang diwakafkan oleh orang ramai hari itu, sahabat Sayyidina yang sebanyak 300,000 tu, barulah boleh dimasukkan dalam akaun tu dan terus jalan, insya-Allah. Jadi sebenarnya masa menentukan. Sebab itu kata ulama, al-waqtu juz'un minal ilaj. Masa sebahagian daripada rawatan. Jadi kita kena sabar untuk menunggu masa yang Allah nak, bukan masa yang kita nak, insya-Allah. Lepas daripada wujud akaun tu, sebab kita kena ikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri yang mewujudkan yayasan kita, Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita dah boleh buka akaun tu, Sahabat Sayyidina, kita harap akan berdirilah asrama yang kita impikan tepi kita ni,
insya-Allah. Dan asrama tu saya harapkan berdiri 4 tingkat insya-Allah Sayyidina Muhammad, dan kita dah tak payah keluar duit untuk insya-Allah Sayyidina Muhammad untuk buat plan baru, sebab plan tu sudah ada di Kuala Nerang insya-Allah. Jadi insya-Allah hujung bulan ni ataupun awal tahun depan, hujung bulan ni ataupun awal bulan depan akan berdiri bangunan 4 tingkat 2 biji di Darsa Induk di Kuala Nerang. Jadi sama-sama bangkit dengan ayah. Orang bangkit ayah dulu kan, bagi ayah besar dulu, barulah anak main. Ni bangkit dengan ayah, beranak dengan ayah, membesar dengan ayah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bangunan di Kuala Nerang tu harganya satu bangunan 4 tingkat, satu asrama banin, satu asrama banat, satu asrama kosnya ialah 5 juta. Jadi kita anggarkan 5 juta Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan di sini pun 5 juta juga. Kalau salah 5 juta lah sini. Jadi masalah saya nak kita komitmen, insya-Allah rezeki bukan kita pegang, rezeki Allah punya. Ya Allah yang atur semua Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan saya ni alhamdulillah hari ni dapat sampai ke Melaka lepas daripada bulan 12. Ini bulan 5 baru boleh sampai pula, sebab tu round setiap bulan ke seluruh darsa di seluruh Malaysia. Minggu depan saya akan ke darsa Sabah Sahabat Sayyidina Muhammad, baru balik daripada Sarawak. Daripada Sarawak Sahabat Sayyidina Muhammad, alhamdulillah orang nak bagi tanah untuk bangunan darsa di Miri. Nak kena pergi pula Sahabat Sayyidina Muhammad untuk balik pecah tanah di Sarawak. Jadi insya-Allah alhamdulillah sampai tadi Ustaz Kashidi bisik, dia kata ada orang nak bagi tanah untuk bangun darsa di wakaf baru di Kelantan Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita akan keberkatan yang Tuhan bagi. Kita harap darsa akan bangun di serata pelusuk dan di seluruh pelusuk tanah air. Mudah-mudahan mereka jadi benteng umat Islam di akhir zaman, insya-Allah Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, para ibu bapa yang bersudi untuk memakmurkan dan menghidupkan Darsa Melaka Sahabat Sayyidina Muhammad. Insya-Allah bulan depan saya nak ke Negeri Sembilan untuk tengok Darsa Negeri Sembilan, insya-Allah Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi harap-harap keuntungan ini Sahabat Sayyidina Muhammad dapat kita petik bersama, kita sokong, kita doa, kita majukan di atas nama agama kita dan nama Islam Sahabat Sayyidina, untuk melahirkan ulama pada hari depan. Seperti yang saya sebut, kilang melahirkan engineer banyak, kilang melahirkan doktor banyak, kilang melahirkan arkitek banyak, kilang melahirkan ulama tak ada. Jadi kita nak melahirkan ulama, insya-Allah. Kita nak melahirkan ulama, dan kita insya-Allah tahun depan Sahabat Sayyidina Muhammad, dan kita pun telah mula hantar anak-anak pelajar kita ke Yaman untuk mereka balik jadi ulama. Alhamdulillah. Waktu mana saya di Miri baru ni, yang saya teruja sangat sebab imam yang sambut kami di Miri itu ayahnya bukan Islam. Ayahnya masuk Islam, lepas tu melahirkan dia sebagai seorang anak yang kemudiannya Sahabat Sayyidina Muhammad, dia hafal Quran dan jadi imam. Maknanya masa depan cerah untuk Islam. Dan di kalangan mereka juga di Miri itu Sahabat Sayyidina Muhammad ada ustaz-ustaz yang balik daripada Yaman mengaji di Tahrim, sedangkan ayahnya tak Islam, masuk Islam. Jadi kita ni Sahabat Sayyidina Muhammad yang telah Islam, tentulah maknanya mesti lebih ada kesedaran yang lebih daripada tu. Orang yang bukan Islam masuk Islam, keturunan mereka jadi penggiat agama. Jadi kita yang telah lama Islam ni mesti masih lebih daripada tu, untuk kita menggambarkan dan menunjuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi, dan saya harap pembangunan ni jangan takut. Macam contoh, kita kena fikir ke depan. Kita tak boleh fikir sekerat-sekerat, kena fikir jauh ke depan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Contoh, bila kita buat bangunan ni Sahabat Sayyidina Muhammad, kita kena ada plan nak buat bangunan banat di situ.
4 tingkat situ, 4 tingkat sini. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kena bersiap sedialah untuk membesar. Kalau kita tak fikir masa depan, kita fikir sekarang, kita tak maju. Contoh, orang buat bilik semayang di KLIA kecil pun, orang Kedah kata kecil pun, nak semayang kena ikut turn. Habis satu kelompok semayang, kita kena semayang pula, lambat. Dia pun tak fikir ke depan bahawasanya generasi hak ke depan ni ramai orang semayang. Lah ni dia pun duk fikir tak ada siapa nak semayang, salah buat kecil sudahlah. Jadi kita yang fikir agama ni, kita kena fikir lebih daripada tu. Kita kena yakin sebab masa depannya untuk Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena berjalan bersama Islam, kita kena seiring dengan agama ni. Dan sebagai contoh, dulu orang marah kat Dr. Mahdi pasal bawa buat pemang terbang besar-besar. Salah Sayyidina Muhammad, kita tak tahu waktu tu hari ke depan ni semua orang boleh terbang. Motor Air Asia, semua orang boleh fly. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita fikir jauh ke depan. Dulu orang buat highway plus, orang buat 2 lorong yang lepas tak tahu ke depan ni semua orang ada kereta. Kalau Sayyidina akhirnya hari ni jam jadi masalah. Dia kena buat 5 lorong lah dulu ni. No, dia buat kena 6 lorong lah dulu ni. Lah nak buat, bagai dikata ekonomi makin jatuh. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, untuk itu saya harap para waris, para asatidzah, para muhibbin di seluruh negara tolong doakan kemajuan Pondok Darussalam, insya-Allah di seluruh negara, sebab kita nak bersama dengan semua pusat-pusat pendidikan untuk menyemarakkan pusat-pusat tahfiz dan juga Salah Sayyidina Muhammad, pondok-pondok untuk hari depan. Hari depan ni, hari ni Salah Sayyidina Muhammad, orang nak masuk tahfiz beratur. Bahkan hari ini guru tahfiz tak cukup. Kerajaan buka ulul albab mencari-cari siapa hafal Quran nak diguru di ulul albab. Salah sama. Tu hak sekolah kerajaan. Bahkan sekolah-sekolah tahfiz hari ini orang dah nak banyak hafal Quran, guru tak ada. Ni isu kekeringan guru. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena cepat lahirkan mereka sebagai hufaz untuk mereka mengisi kekosongan yang ada pada hari ini. Kerajaan melancarkan setiap rumah satu komputer. Salah Sayyidina Muhammad dulu ni, lepas tu kerajaan nak melahirkan ramai orang yang pakar dalam bidang IT. Tapi Salah Sayyidina Muhammad semua hari ini pakar IT pun tercari-cari nak kerja apa. Tapi hafiz, pusat tahfiz Salah Sayyidina Muhammad mana tak cukup kaki tangan. Kalau dunia Salah Sayyidina Muhammad, bidang apa pun dunia, subhanallah, dia akan sentiasa cukup. Tapi untuk akhirat ini, jadi dia serba tak cukup. Berarti kita kena bersungguh-sungguh Salah Sayyidina Muhammad, kita kena advance, kita kena ke depan untuk memajukan agama kita. Agama kita ni akan ambil alih pemerintahan global dunia ni. Salah Sayyidina Muhammad, Islam akan memerintah dunia balik. Jadi kita sedang mempersiapkan para rijal, anak-anak untuk mengisi kekosongan di hari depan. Kalau kita merintah Salah Sayyidina Muhammad, kita merintah tu mana Islam merintah, kita akan upgrade institusi imam. Salah Sayyidina Muhammad cakap macam PM lah pula. Salah Sayyidina Muhammad, imam ni 800 kalau di Kedah, dia kena imam ni kena tinggi, sama taraf dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya sesama taraf dengan orang lain, supaya orang pandang tinggi jawatan imam. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi benda teknikal lah, benda tu benda teknikal. Imam mesti keluaran lepasan pengajian Islam, bagi contoh berijazah. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau hak tu saja satu Malaysia ni tak cukup. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itulah usaha kita untuk melahirkan ilmu Islam pada hari depan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, jadi untuk hari ini, marilah sama-sama kita
berseronok, bergembira dengan majlis sambutan hari raya yang dianjurkan oleh Darussalam Melaka Musalah Sayyidina Muhammad, dan itu ialah perkara yang saya sebutkan untuk menjadi asas kepada keseronokan dan kegembiraan kita, sebab agama kita akan maju pada hari depan, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ustaz Farhan dan semua yang menjayakan majlis pada hari ini Musalah Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan hujan rahmat yang memulai majlis sebelum zuhur tadi merupakan tanda Allah sedang merahmati kita semua, insya-Allah. Dan jalan pemasuk dah elok Musalah Sayyidina Muhammad. Saya tu ingat tadi nak kena naik pacuan 4 roda juga. Musalah Sayyidina Muhammad tu ingat nanti saya bawa kereta tu nak kena tunggu mereka apa. Pasal nak naik jalan macam ni tu tengok-tengok insya-Allah tak apa lah. Alhamdulillah. Jadi Musalah Sayyidina Muhammad, dan kita main tadi ni bila malih macam ni kena share bilik ayam pula dengan muslimat. Musalah Sayyidina Muhammad Ahmadi kena tahan pula muslimat jangan masuk lagi, syekh nak masuk. Jadi Musalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya harap insya-Allah kita usahakan lepas ni kita buat bilik ayam untuk muslimat, insya-Allah. Sebab kita tak boleh mengukur Musalah Sayyidina Muhammad. Pelajar ni sakat ni saja. Bila balik macam ni, jadi Musalah Sayyidina Muhammad kita perlu untuk membangunkan sesuatu yang memberi keselesaan kepada semua, insya-Allah. Jadi saya nak buka tabung. Ni baru main lah ni demai arahan ilham. Buka tabung, kita buka tabung hari ni Musalah Sayyidina Muhammad untuk membina bilik ayam muslimat, insya-Allah. Jadi saya pun tak tahu pasal saya buat duit, mungkin nak jadi orang utama kot untuk jadi penginfak kepada pembinaan Musalah ala Sayyidina Muhammad, bilik ayam muslimat. Jadi saya minta maaf pada muslimat tadi, ya abang dia kata jangan syekh nak masuk. Jadi saya harap insya-Allah kita dapat membina bilik ayam ni bila semai esok, insya-Allah. Saya bagi 1,000 insya-Allah untuk tuan-tuan tambahlah lagi, 1,000 tak cukup. Jadi insya-Allah untuk penggunaan bilik ayam muslimat, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi dengan itu saya meresmikan majlis pembukaan balik hari raya Darussalam Melaka dengan sama-sama kita baca bismillah dan menghadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dengan itu saya mengajak muslimin dan muslimat untuk menyumbang pada hari ini. Saya bagi duit seorang sikit dekat Ustaz Farhan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.